Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kami bawakan dari Stadium Nasional Gejala perlawanan Lakon Olimpik 2012, pertemuan antara Malaysia dan Jepun. Walaupun Malaysia sudah tidak mempunyai peluang langsung ke Sukan Olimpik, tetapi Jepun hari ini mau mencari kejayaan dengan jaringan lebih besar berdasarkan kedudukan di belakang Syria setelah menamatkan perlawanan. Jepun mengatur gerak sekarang ini pakai sebuah biru, Malaysia dengan kuning hitam. Tengah bagian serangan berletakkan Shakir Ali dan Tamla Rasu untuk Malaysia. Sementara di tengah Nazmi Faiz Mansur dan Irfan Fazail dibantu oleh Wan Zahrul Nizam Zakaria dan Fali Osman. Jaga menghadapi tekanan dalam bagian pertahanan. Harguchi Genki, pemain dari pasukan Urawa Red nombor 14, sudah diberikan di situ kepada Hamada Mizuki. Dapat dirampas oleh pemain Malaysia Nazmi Faiz. Satu hantaran ke tengah, cuba mencari Shakir. Shakir disalahkan di situ. Shakir Ali, korban untuk Negeri Sembilan berasal dari Kedah, kembali diambil oleh Ong Kim Sui untuk menguatkan barisan Olimpik negara setelah menunjukkan prestasi yang meyakinkan. Penjaga gol Jepun Gonda Shinichi dari pasukan FC Tokyo adalah ketua pasukan mereka. Saito menabuh, tak percaya meneruskan kemarahan. Malik Jasuli mengawalnya. Nomor 10 Ingasi Kiego yang telah menjaringkan 2 gol ketika menewaskan Malaysia 2-0 dan menewaskan Bahrain 2-0. Ini dia pemain nomor 10 dari Omiya Adeja. Nomor 14 juga harus beri perhatian Harguchi Genki dari pasukan Urawa Red. Mahali berikan kepada Ahmed Saidin, bertindak di bahagian belakang bersama dengan Fadil Saj, dan Zubir Azmi bertindak sebagai pemain pertahanan di sebelah kiri. Nomor 4 Sakai Hirohi, Kashiwares All. Jepun maukan gol, Malaysia mau bertahan untuk mencari mata. Pelatih Jepun Sekizuka Takashi mempunyai tugas juga penting hari ini. Kawal di situ oleh Higaki Yasuke, diberikan cantik kepada Harguchi Uji. Telah pun offside. Terus kepada Aeropami Cepat. Nomor 9 Osaka Yuya dari pasukan Kashima. Seorang lagi pemain harus diberikan kawalan kerana kelincahannya memegang bola. Malaysia sekarang ini mengatur gerak. Fadi Osman, satu hantaran panjang, cuba mencari Tamla Rasu, dikawal semula Jepun. Akhirnya memberikan kepada Higa Yasuki. Dan kali ini dapat dikawal oleh Ahmed Saidin, memberikan kepada Fatih Saj dan terus kepada Khairul Fahmi Cemat. Nazmi mempunyai ruang dan peluang sekarang ini, hantar ke tengah, cuba untuk mencari Shakir. Biarkan saja ketenangan gol. Shakir Ali. Inilah dia ketua pasukan Jepun, Gonda Shinichi. Ong Kim Sui mahukan anak buahnya menunjukkan prestasi cemerlang. Walaupun sudah tidak layak ke Sukan Olimpik London, tetapi kemenangan dengan Jepun akan memberikan motivasi yang cukup besar kepada pemain-pemainnya untuk menghadapi Liga S. Selepas ini satu asakan dan serangan yang dilakukan oleh Jepun berusi Osaka Yuya menjadi dikeluarkan di situ oleh Fatih Saj. Masih lagi nampaknya dikawal di situ. Tangan dilakukan Sakai Hirohi. Terus kepada Khairul Fahmi Cemat. Nomor 9 Osaka Yuya cuba untuk bergerak di bahagian depan secara berseorangan dalam formasi yang ditunjukkan oleh Jepun dengan 4-3-2-1.
Nombor 3 Ogihara, defensive midfielder. Cantik pergerakan ini. Terus cuba memberikan di situ kepada Haraguchi. Bola Amir Saiden. Higayashuki nombor 5 menggantikan Gatuko Sakai yang bermain untuk Stuttgart di Jerman, tetapi tidak dibenarkan oleh klubnya untuk beraksi. Memberi ruang kepada pemain nombor 5 itu Higayashuki dari pasukan Yokohama Marinos. Dan untuk pasukan untuk Harimau Muda beraksi di Singapura, Malaysia sulit. Untuk pasukan untuk aksi bagi Malaysia ialah Khairul Fahmi Jerman. Tampanan dikeluarkan oleh Amir Saiden, dikejar di situ oleh Syakir. Cuba untuk mengasak, Syakir kehilangan bola berada di belakangnya. Dan Jepun kembali mengatur gerak dari pemain nombor 10 Higashi, diberikan di situ kepada nombor 14 Hiraguchi, dan sekarang ini nombor 3 Ogihara dijatuhkan. Syakir turun ke bawah untuk membantu menolak Ogihara Takehiro, pemain dari pasukan Cerezo Osaka. Jepun kembali terus menguasai, tidak memberi ruang kepada Malaysia untuk memegang bola. Mereka sentiasa saja berada dengan bola pada ketika ini. Cuba dirampas oleh Dasmi, gagal. Kali ini terus berjaya memberikan kepada Higayashuki. Dapat akhirnya kepada Irfan Fazail. Tapi dua pemain depan kita tidak dapat menduga hantaran yang dilakukan oleh Irfan Fazail yang bertindak sebagai attacking midfielder. 4 pemain di belakang menjadi benteng hari ini, mempunyai peranan yang cukup penting. Tetapi jangan lupa Nazmi, Irfan yang bertindak di bahagian midfield tengah juga mempunyai peranan untuk menyekat bola. Nazmi agak sedikit lengah, akhirnya dirampas. Terus dibawa sekarang ini oleh pemain Jepun. Higashi Gego memberikan keseberangsaran untuk Haraguchi ke tengah. Gego semula dan akhirnya dapat semula dan peluang. Satu perjalanan yang berjaya dihasilkan sebentar tadi oleh Saito Manabu, tetapi berjaya diselamatkan oleh Khairul Fahmi Jerman. Itu dia, selamat Khairul Fahmi Jerman. Yang pertama, serangan berpisah dari pasukan Jepun ketika di Tosu Fukuoka. 18 serangan yang dilakukan oleh Jepun berjaya diselamatkan, tetapi 2 akhirnya membolosi pintu gol Malaysia. Satu lagi gerak tersia-sia di situ dimulakan oleh Irfan Fazail. Ramai pendukung-pendukung Jepun hari ini Stadium Nasional, selain daripada penyokong Harimau, sentiasa bersorak walaupun menyedari ini adalah perlawanan yang tidak membawa mana untuk kita kesukaan Olimpik di London. Lagi dikeluarkan, kali ini dihantar lagi untuk pergerakan di sini lakukan Sakai juga. Akhirnya dikeluarkan oleh Nazmi itu lentaran. Ogihara semula kepada Ogihara. Cantik ke tengah, diberikan di situ kepada Higashi. Satu cubaan yang dilakukan oleh nombor 14 iaitu Haraguchi Genki. Berikan tenang surut kepada pasukan Jepun. Ini Haraguchi Genki dari pasukan Orawage Red. Surut dilakukan oleh Ogihara Takehiro. Naik ke atas nombor 14 di situ Haraguchi. Saya dikeluarkan oleh Malaysia, memberikan lontaran kepada pasukan Jepun. Higashi yang akan melakukan lontaran telah menjaringkan 2 gol setakat ini untuk Jepun. Terus berjaya memberikan di situ kepada Ogihara ke tengah. Khairul Fahmi
Bentukan yang dilakukan oleh Osaka Yui, tapi agak lemah dan mudah untuk Fahmi. Kita perhatikan sini hantaran dilakukan oleh Ogihara, terus bentukan dilakukan di situ oleh Osaka Yui. Dia berjaya di tengah antara dua pertahanan Malaysia, menyelinap di tengah. Bentukannya tidak berbisa. 13 yang kita saksikan. Suzuki Daisuke pemain di bahagian pertahanan. Apa dirampas? Jatuhkan pula di situ. Bagian yang cuba dilakukan oleh pemain Malaysia. Ketiga diberikan amaran Ogihara. Jatuh Syakir. Nazmi cantik. Semula kepada Nazmi. Dia bergerak sekarang ni. Tak berjaya melepasi. Akhirnya berjaya dikesan. Sekali lagi pergerakan Malaysia bersih Mahali Jasuri. Cuba hantar ke tengah untuk Syakir. Tak berjaya di situ. Benar kali ini Fandi Osman. Dari seberang sana Fandi. Irfan Fazail. Sebelah kepada Fandi. Tendangan Fandi Osman. Setelah tampanan dilakukan oleh Syakir Ali, Fandi memberi ruang dan peluang. Perhatikan di sini bagaimana tampanan dilakukan di situ. Dan Fandi, tapi dia tidak di position untuk melakukan tendangan lebih jitu. Tampanan yang menarik berjaya dilakukan oleh Tamil Arasu. Rasmi dikawal semula oleh Malaysia. Taraki Gayashuki diberikan kepada Ogihara, terus memberikan ke seberang sana. Berjaya kawalan Sakai Hiroki. Sakai ke tengah, cuba untuk mencari Saka. Kali ini Saka yang cuba dilakukan 14. Mahali Jasuri terjatuh di situ. Asakan tarikan akibatkan Mahali Jasuri sakitan tumitnya, dibantu oleh Abdul Karim dari UAE, yaitu pengadil pertandingan. Pemain yang bergabung dengan Mahali harap menciptakan Shigezuka Takashi bersama dengan pemain nomor 5 di situ Higayashuki. Azuki perlukan rawatan. Maksud saya di situ ialah Mahali. Masih mengarahkan sesuatu kepada anak buah. Nomor 12 Nazmi Faiz Mansur. Hingga setakat ini menimbang banyak gerak Malaysia dari bahagian tengah. Mahali masih di luar padang menerima rawatan. Khairul Fahmi tendangan mencuba. Cuba untuk mencari Syakir. Zubir Azmi menanduk untuk Fandi. Fandi tak lepas. Kawalan yang dilakukan oleh Sakai Hiroki. Terus mengadakan kawalan yang berusia Ogihara Takiro. Dari sini kepada Higayashuki. Diberikan di situ kepada Haraguchi. Mereka kembali menguasai di tengah. Dari Yamaguchi Hatur. Sakai Hatoro semula. Mula mengatur gerak Haraguchi. Langsung dikejar oleh Amin Saidin. Berjaya hantar ke tengah. Di situ ialah Osaka Yuya. Satu hantar ke tengah Osaka. Dapat sekarang ni kuasa oleh Jepun. Dan peluang
Percaya lepas di situ Haraguchi ke tengah tapi dikeluarkan. Akhirnya tendangan yang dilakukan oleh Saka Hiroki percaya diselamatkan oleh Harun Fahmi Cemat. Deret yang dilakukan oleh Saka Hiroki. Perhatikan di sini bagaimana dia melakukan tendangan dan dua kotak penalti. Harun Fahmi Cemat dalam form terbaik hari ini. Kita harapkan akan berkesudahan begitu. Kita perhatikan di sini bagaimana Harun Fahmi saya menyelamatkan keadaan. Jemput kembali dengan tendangan sudut ke tengah. Coba dan peluang sekali lagi untuk mereka. Akhirnya momen terakhir di situ Haraguchi gagal untuk melakukan sesuatu. Berpunca dari tendangan sudut. Sudah 2 atau 3 peluang kemas pun diselamatkan oleh Harun Fahmi Cemat. Haraguchi bermain sebagai backup striker kepada Osaka Yuya. Di situ ialah Higashi Keigo. Terus dapat diberikan kepada Yamaguchi Hatoro. Satu hantaran yang kawal dihalang di situ oleh Subir. Dan di tengah Nazmi terpaksa hantar belakang Fadli Sars. Hantaran panjang Fadli melakukan offside. Ataupun Ahmed di situ ialah Syakir Ali bukan Fadli. Fadli berkembang di bagian sayap. Rusia Hamada Mizuki. Lagi hantaran terus diberikan kepada Osaka Yuya. Ada pertukaran akan dilakukan oleh Malaysia nampaknya. 13 yang akan dibawa masuk ialah Fizi Faisal, mungkin menggantikan tempat Malik Jasuli yang nampak tertekut-tekut. Ini memang tempat biasa untuk Hafizi Faisal. Ini Hafizi Faisal dan Mahali Jasuli terpaksa dikeluarkan akibat dari pencederaan tangan yang dilakukan tadi oleh Haraguchi Yanki. Hingga setakat ini ternyata pemain midfield Malaysia berkesan. Mereka berjaya melakukan hantaran-hantaran baik. Bertindak sebagai defensive midfielder Nazmi Faiz Mansur dan banyak dibantu oleh Irfan Fazail, memberikan sedikit keselesaan kepada Hafizas dan juga Amir Saidin di pertahanan tengah Malaysia. Nazmi lepas. Cantik Irfan Fazail pada situ tapi kehilangan bola pula Irfan. Terus sekarang dibawa oleh Higashi Keigo. Satu lorongan yang cuba diberikan kepada Osaka Yuya. Jaya pintas dan terus kepada Harun Fahmi Cemat. Lagi pergerakan Fandi Osman. Antara Fandi cuba mencari Syakir ataupun Tamil Arasu, tak berhasil. Wan Syarul Nizam agak tertenggelam sedikit. Dia bermain sebagai pemain sayap di sebelah kanan. Irfan di belakang Amir Saidin untuk Fazli Sars. Lagi hantaran cantik tapi terlalu kuat, laju. Harapan kejar di situ oleh Fandi Osman. Kembali dikuasai oleh Saka Hiroki. Di tengah kuasa di bagian midfield. Terus memberikan kepada Haraguchi. Satu lorongan cantik di sini terus memberikan kepada Higa. Higa pula pusing yang dilakukan yang telah terjadi. Higa Yashuki, pemain dari pasukan Yokohama Marinos, panggil untuk mengambil alih tempat yang sebelum ini dikuasai oleh Gattuso Sakai yang bermain untuk pasukan Stuttgart di Jerman yang tidak melepaskan.
Marasu tajukan cari Syakir, dikeluarkan oleh Syakir Rocky. Rasmi sebelah kiri Malaysia. Semula Zubair Nazmi semula. Akhirnya kira bola dapat dirampas oleh Fandi Osman. Fandi hantar ke tengah, dikuasai di sini oleh Suzuki Dasuki. Adisas hantar semula ke depan, di tengah dikuasai oleh Ogihara. Hantar semula ke belakang. Akhirnya kepada Higayashuki. Mereka mula-mula tergerak dari bawah ke depan sekarang ini untuk Araguchi yang sentiasa memberikan tekanan ke bahagian sebelah kanan Malaysia. Di tengah dikawal oleh Adisas dengan baik, dan akhirnya dikeluarkan oleh Hafizi. Keluar untuk lontaran Higayashuki. Ogihara hingga semula Jepun mengantar gerak, tidak dapat menghantar lontaran ataupun hantaran panjang. Mereka bergerak dari bahagian pertahanan. Yamaguchi di situ diberikan kepada Ogihara, mula berkembang ke sana tapi tidak berjaya. Jadi setakat ini 21 minit Malaysia mampu untuk bertahan, malah sudah 3 kali melakukan serangan. Sambil itu Khairul Fahmi Jemat 4 kali diuji dengan gerak berpisah yang dilakukan oleh pasukan Jepun, tetapi masih ampuh bertahan. Telah keluar secara langsung kami bawakan dari Stadium Nasional di Bukit Jalil. Kemudian yang kelima untuk kelayakan Sukan Olimpik 2012 Malaysia Jepun. Malaysia mencari mata pertama, Jepun mencari kemenangan untuk berada di tempat atas dan mengharapkan Syria dapat dipintas oleh mereka. Tetapi kedudukan sekarang ini, Syria di atas dengan kelebihan supaya pecah. Gerak yang coba dilakukan di sini oleh pemain Malaysia yaitu Syarul Nizam. Dia berjalan lepas dari kawalan nombor 3 Ogihara, terpaksa menariknya atau dipanggil kecil di kalangan rakan-rakan. Jadi di sini peluang keemasan untuk Malaysia melakukan tendangan percuma dari jarak yang agak jauh. Irfan Fazail ataupun Fandi Osman tidak ketinggalan juga yang berada di situ. Wan Zahrul Nizam ditinggalkan oleh Fandi. Irfan dan Wan Zahrul Nizam yang berhampiran dengan bola. Irfan saya rasa akan melepaskan ledakan tendangan kuat dari jarak kira-kira 25 meter ini. Mengharapkan satu jaringan dari Irfan tinggi atau Wan Zahrul. Oh, nampak seperti Irfan tadi, Wan Zahrul yang melepaskan sepakan. Zahrul Nizam tinggi. Yang excited. Hafizi. Jepun dilakukan oleh Higayashuki di tengah kawalan Ogihara. Higayashuki terpaksa hantar semula ke bahagian pertahanan Suzuki Daisuke. Semula kepada Suzuki. Dorongan yang coba diberikan kepada Ogihara kepada Nagashi atau kepada 15 di situ Saito, tapi keras tindakan Saito dan dilayangkan kuning. Satu tindakan keras yang dilakukan oleh Saito. Saito Manabu
tayang perhatikan bagaimana sliding tackle yang dilakukannya. Jatuhkan Sugar Azmi. Jesus akan melakukan tendangan. Coba untuk mencari Syakir. Irfan, Nazmi. Subir semula kepada Nazmi, semula kepada Irfan, tak percaya. Akhirnya dapat kepada Harakuchi. Jempol melakukan asakan dan serangan. Saito sekarang ini tak berjalan lepas. Tahanan Malaysia mengal baik di situ. Lontaran Sakai Hiroki. Semula kepada Sakai Hiroki. Akan sedikit diberikan kepada Suzuki Daisuke. Dan terus ke belakang untuk Gonda Shiroji. Cubaan asakan yang cuba dilakukan di tangan Rasul. Lihat ada ruang dan peluang di situ Tamil. Terus cuba untuk melakukan asakan. Perhatikan. Paksa melompat Gonda Shiroji. Nomor 15 Santo Manabu. Kawal oleh Sugar Azmi. Sugar Azmi cuba memberikan kepada Fandi. Terlalu kuat, terlalu jauh di depan. Fandi cuba untuk merampas, tak percaya. Kawal semula dijemput. Satu antara tidak offside, tapi dihampiri Khairul Fahmi. Dan kombinasi baik bersama dengan Al-Saidi. Hafizi terlalu kuat. Dan peluang sekarang itu Nazmi diberikan kepada Kamil Arasu. Kehilangan bola oleh Kamil di situ. Kawalan dan terus dikeluarkan oleh Sakai Hiroki. Terus di situ kepada Hikashi. Hikashi dipersalahkan kedatangan. Berikan tendangan percuma kepada pasukan Malaysia. Ulang tayang perhatikan di sini. Bangun Hikashi terkena tangan. Fasail atau Amir Saidin tinggalkan untuk Amir. Melihat rakan-rakan yang tidak dikawal, semua dikawal. Akhirnya menghantar kepada Wan Zarul Nizam. Lepas di situ Hafizi akhirnya berjaya dikeluarkan oleh Hamada. Amir Saidin. Apa jadi Amir Saidin kepada Khairul Fahmi, tapi tidak ada pemain jemput. Nasib baik. Pun terus melakukan asakan dan gerakan dari sebelah sayap di sini. Terus dapat di situ kepada Higa ke tengah. Diberikan kepada Ogihara. Tidak di tengah. Sakai belum berada di situ. Terus diberikan kepada Suzuki Daisuke. Mereka mengatur gerak di bahagian tengah Malaysia sekarang ini. Jaya memberikan di sini kepada nomor 10 itu Gashi. Lagi hantaran ke dalam ke pintu gol, tapi di situ awalan terus dilakukan ke atas Osaka Yuya. Walaupun hantaran dari Higaya Chuki dengan sebagian dari tokoh-tokoh Malaysia terus memberikan sokongan walau menyedari satu perlawanan yang tidak bermakna untuk Malaysia dari segi matlamat Sukan Olimpik di London. Nomor 3 Ogihara. Hafizi coba untuk mencari Syakir. Tarik-menarik di situ, Syakir dipersalahkan. Jangan mencoba diberikan kepada jemput.
Amada nomor 12 memberikan kepada Ogihara. Pemain yang paling banyak terlibat dengan gerakan dan juga pertahanan untuk pasukan Jepun. Pemain dari pasukan Cerezo Sakai. Atur gerak dari tengah. Cantik diberikan di situ kepada Osaka. Memberikan kali kepada Yamaguchi Utaro. Osaka nomor 9 memberikan kepada Yamaagi, terus melakukan lompatan. Volley sedikit bola itu dan tidak mendapati sasaran. Setakat ini Malaysia mampu bertahan. Asakan bertali arus pula dilakukan oleh pasukan Jepun pada ketika ini. Masih 0-0. 31 minit berlalu. Subir Azmi pertahanan di sebelah kiri. Fandi Osman di seberang sana. Dikeluarkan di situ oleh Suzuki. Jepun kembali untuk Osaka Yuya. Mengatur gerak cantik di sini diberikan kepada Haraguchi. Hara masih lagi mencari asakan kill yang dilakukannya untuk mengundang di situ hingga Yasuki melakukan asakan dan gerakan. Kita percaya untuk menghasilkan sesuatu, termasuklah tendangan sudut bagi pemain yang berusia 21 tahun dari pasukan Yokohama Marinos. Begitu juga dengan pemain U15 yaitu Saito. Dikawal sekarang oleh Sakai Hiroki. Sudah terlibat di situ, berjaya diberikan kepada Irfan Fazail. Antara panjang dari Irfan Fazail. Kejaran dilakukan oleh Syakir yang akhirnya menolak pemain U15 Suzuki Daisuke. Perhati ke sini, tarik-menarik dan akhirnya Syakir menolak. Dan terlajak di situ Suzuki Daisuke. Fandi dengan tendangan sudut. 4 pemain Malaysia dan kotak penalti. Tamer Asu juga berada di situ. Hantar ke tengah, dikeluarkan. Dan tendangan gol dari Irfan Fazail. Satu tendangan yang tidak mendapati sasaran. Lim Sui terus menyambut semangat anak buahnya. Amir Saidin dari bagian pertahanan. Setakat ini berjaya mengawal dengan baik, kompos dengan baik di bagian pertahanan bersama dengan Fazli Sars. Nazmi antara cantik diberikan di situ kepada Syakir mencari ruang. Wan Zarul Nizam cantik dari Wan Zarul Nizam masih lagi mencerakan, akhirnya berjaya memberikan di situ kepada Nazmi, tapi telah dikeluarkan. Subir Azmi pula naik ke atas dan sekarang ini asakan terus dilakukan oleh Jepun. Satu asakan yang menarik berjaya diberikan di situ oleh Haraguchi dan peluang untuk Jepun melakukan jaringan yang berjaya disudahkan dari satu gerak dan akhirnya disudahkan oleh Sakai Hiroki untuk Jepun mendahului. Akhirnya mereka berjaya memecah kebutuhan. Kita perhatikan di sini terlibat pemain nomor 14 Haraguchi. Akhirnya berjaya memberikan kepada Sakai Hiroki. Gagal untuk dikembas ataupun ditendang lebih kuat di situ oleh Amir Saidin. Haraguchi dan Sakai Hiroki berjaya melakukan jaringan untuk pasukan Jepun.
Untuk Jepun di depan, minit ke-35. Usaha Jepun untuk mencari jaringan lebih banyak. Bahrain akan bertemu dengan Syria pada pukul 11 malam nanti di tanah air. Nomor 10 di situ Hikashi Kiego. Belakang sudah berada Hamada. Hantaran kepada Hirakuchi. Dialah yang bergerakkan asakan untuk jaringan pertama tadi. Ini sedikit melegakan bagi Shikishika Takashi, jurulatih pasukan Jepun ini. Dia adalah penurun jurulatih bagi pasukan kebangsaan Jepun. Dan peluang sekali lagi, tendangan yang dilakukan di situ oleh Hikashi Kiego tidak mendapati sasaran. Perhatikan Sani, Captain Kiego. Dia mempunyai ruang dan peluang. Irfan Fazail yang cuba untuk menghalang, tapi dia berjaya melepaskan sepakan kencang. Tidak mendapati sasaran. Bahkan di situ oleh Suzuki. Hafizi keluar untuk tentara. Hafizi Faisal. Sekolah kepada Hafizi Faisal. Siapa yang dicarinya? Akan dikawal semula oleh pemain Jepun. Mereka mengatur gerak dari nomor 10 Hikashi. Memberikan kepada Haraguchi sekarang ini. Berkembang di bahagian sayap. Cuba masuk semula ke tengah. Dan menggunakan pemain pertahanan yang naik ke atas, iaitu Sakai Hiroki. Mencari gol sebentar tadi. Sudah dirampas sekarang oleh Fandi. Tendangan Fandi pun berjaya sekali. Nazmi. Fandi tak percaya. Nazmi percaya merampas, tapi tak kemana. Akhirnya Ogihara percaya memberikan kepada Haraguchi. Haraguchi disekat oleh Nazmi. Tendangan dilakukan oleh Zubair kepada pemain Jepun semula. Dikawal sekarang ini Osaka Yuya. Hikashi mencari gol Sakai Hiroki. Mereka cuba untuk membelah pertahanan pasukan Malaysia. Mengisi gerak dari pakaian sayap. Berjaya dikawal oleh Irfan Fazail. Irfan lorongan cantik. Akhirnya berjaya di situ menjumpai. Sayang sekali. Kamila Rasu. Merit yang dilakukannya. Berjaya di situ ditampak oleh Gonda Shouji. Lepas cantik dari Irfan Fazail. Kamila Rasu. Merit yang berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Jepun. Tapi hantaran Irfan Fazail diukur dengan begitu baik. Malang sekali. Tak berjaya jaringan dilakukan oleh Kamila Rasu. Kembali Malaysia mengatur gerak. Zubir Azmi hantar ke tengah. Sekali lagi Kamila Rasu. Di tengah Nazmi. Ke belakang sedikit. Diberikan kepada pemain pertahanan Amir Saidin. Tapi akhirnya kehilangan bola semula. Dapat dirampas oleh Jepun. Hikashi Kiego. Naik ke atas. Sakai. Hikashi Kiego dan Sakai bergandengan. Satu gerak menarik. Tapi akhirnya berjaya selamatkan dengan Fandi sebelum tiba kepada Osaka Yuya. 1-2 yang cantik. Haraguchi dan juga Hikashi. Di sini perhatikan 1-2. Akhirnya cantik di situ Haraguchi. Cuba untuk memberikan kepada Osaka Yuya. Tidak berhasil. Sekali lagi Malaysia mempunyai peluang untuk melakukan tendangan percuma dari jarak kira-kira 25 meter. Shakir Ali akan melakukannya atau Irfan Fazail.
Ternyata Syakir diberi peluang sekarang untuk melepaskan tendangan. Pemain berasal Kedah bermain untuk Negeri Sembilan. Leret, terkena pemain Malaysia tendangan itu tadi. Dan akhirnya membuang keluar setelah terkena Tamela Rasul. Sini perhatikan, terkena sedikit kepada Tamela Rasul. Puluh minit 1-0 Malaysia. Jaringan dilakukan oleh Shaka Hiroki pada minit ke-35. Hafizi cuba untuk mengawal Haraguchi. Lagi kawalan dilakukan situ oleh Lamakuchi. Terus memberikan kepada Shaka Hiroki. Mereka bermain sebahagian dari pemain Jepun berada di tengah sekarang ini, meninggalkan bagian pertahanan mereka. Nombor 5 di sini Higaya Shuki. Belakang sedikit memberikan kepada Ogihara. Terus dapat memberikan di situ kepada Suzuki Daisuke. Suzuki kepada Shaka Hiroki. Ke depan diberikan kepada Saito. Disekan oleh Azmi Musli oleh Subir Azmi yang terpaksa bermain dengan begitu pantas saya rasa untuk menjekat pergerakan pemain Jepun yang banyak menyelinap di bahagian kiri pintu Malaysia pada ketika ini. Mungkin itulah arahan yang dilakukan oleh Shikisuka Takashi. Nazmi. Terus kawalan dilakukan oleh Hamada. Mana kali ini gerak yang coba dilakukan oleh Haraguchi. Jaya memberikan di sini kepada Higa. Mereka mengatur gerak sekali lagi dari sebelah kanan pula kali ini. Sudah Mares mula ke tengah di situ oleh Haraguchi. 1-2 yang menarik. Terus cuba untuk melakukan asakan. Tak berhasil tapi dapat pula sekarang ini kepada Sakai. Dan di situ ialah Saito. Di tengah mereka berpeluang. Akhirnya terpaksa dikeluarkan. Silent mengeluarkan bola dari keadaan berbahaya. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Subir Azmi mengawal dengan kemas Shaka Hiroki yang sering saja melakukan overlapping. Dia mempunyai ruang dan peluang yang cukup baik. Dua pemain pertahanan belah kanan dan kiri Jepun banyak melakukan overlapping. Kali ini mendapat tendangan percuma yang akan dilakukan oleh Ogihara. Khairul Fahmi mengarahkan rakan-rakan fokus kepada tendangan ini. Masuk ke dalam. Lepas semuanya dan akhirnya gol. Di situ apakah terkena Osaka Yuya atau tidak? Saya kurang pasti. Apapun, 4 pemain pertahanan Malaysia yang berada di tengah termasuk Khairul Fahmi seperti tegaman pada kedudukan itu. Sekali lagi ulang tayang 4 pertahanan. Perhatikan di sini. Tandungan tipis saja dilakukan oleh Osaka Yuya. Kita perhatikan di depan 4 pemain pertahanan. Sedikit tergaman mereka pada kedudukan ini. Dan akhirnya mencarikan gol kedua untuk pasukan Jepun. Osaka Yuya. Jadi 2-0. Minit ke-44. Jepun sudah tua. Janji mereka untuk mencarikan gol yang banyak. Fadli Sas, anak buah Hong Kim Sui, gagal untuk menyekat setelah bertahan dengan begitu baik selama 35 minit sebelum jaringan Shaka Hiroki dan diikuti 9 minit kemudian oleh Osaka Yuya. 1 minit masa tambahan untuk separuh masa yang pertama.
Jadi mereka akan masuk bilik persalinan dengan banyak yang akan diperkatakan oleh Ong King Sui. Sekali lagi Jepun terus melakukan asakan dan gerak, cuba mengatur gerak dari tengah, dan pada situ kepada Haraguchi diberikan pula kepada Hikashi, antara Hikashi ke tengah jadi dikeluarkan oleh Amir Saidin. Fandi cuba untuk mencari Syakir yang keseorangan di depan, akhirnya percaya mudahlah untuk dihalang oleh pemain Jepun. Hikashi, Kyago sekarang ini semula kepada Hikashi, diberikan kepada Higa. Di tengah mereka melakukan asakan Hikashi. Lepas semula kepada Higa, dan whistle panjang diberikan oleh pengadil dari UAE Muhammad Abdul Karim untuk mendapatkan separuh fase yang pertama. Dua jaringan dilakukan oleh Jepun pada minit ke-35